Sorry lambat, babe. Sorry lambat. Tak apa. Kau on tak malam ni? Mestilah on. Jom. Syah keluar dulu, Dah malam lah, Syah. Orang perempuan tak elok keluar malam-malam macam ni. Mak! Syah dah besar ke, Mak? Mana pandailah Syah jaga diri. Kalaulah Cha tak terlibat dengan Dadah. Dadah membunuh. Jauhi Dadah. Aku ada hal, aku balik dulu. Apa jap? Hal apa? Sedap ni weh. Buat lagi. Mana ada dah? Beli lah. Aku mana ada duit. Aduh, potong lah. Jom lah. Jom. Awal ayah balik hari ni. Farhan, ayah ada emergency meeting ni. Ayah kena obsession 3 hari. So ayah nak cepat ni. Ayah packing baju Alah barang kau. Lawa motor. Jom pusing-pusing. Dadah perosak masa hadapan. Jauhi Dadah. Jam EDK sebentar tadi telah memaparkan kejadian pelajar sekolah maupun universiti telah terjebak dalam gejala dadah. Sudah semestinya dadah adalah musuh negara, namun terdapat segelintir masyarakat tidak mengendahkan keburukannya, malah menagih akan kenikmatannya. Berdasarkan iklan tersebut, kita dapat lihat terdapat pelajar yang bercakap kasar dengan ibu bapanya sendiri. Bagi memenuhi kehendak beliau, ibunya telah menghalang anak perempuan beliau keluar dari rumah kerana sudah lewat malam. Namun anaknya tetap berkeras untuk keluar berfoya bersama rakan-rakannya, dan hal ini mengakibatkan pelajar terbabit mengambil dadah bersama rakan-rakannya, menyebabkan beliau tidak sedarkan diri kerana pengambilan dadah yang berlebihan dan terus meninggal dunia semasa menuju ke hospital. Selain itu, kita dapat lihat seorang pelajar sekolah yang ketagih dengan dadah membuatkan beliau sanggup mencuri duit bapanya sendiri untuk membeli dadah bagi memenuhi ketagihannya. Kesan daripada pengambilan tersebut menyebabkan pelajar itu berada dalam keadaan yang khayal semasa memandu motosikal dan menyebabkan kemalangan yang parah. Sekian dari laporan saya. Perangi dadah, jauhi rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di Malaysia, dadah bukanlah satu perkara baru dalam kehidupan harian manusia. Oleh itu, sehingga ke hari ini, dadah dianggap sebagai satu ancaman besar dan musuh kepada negara. Hari demi hari, penularan penyalahgunaan dadah semakin meningkat dengan penlibatan dari pelbagai lapisan masyarakat. Dadah adalah sejenis bahan kimia tiruan atau asli. Apabila ia digunakan oleh seseorang secara suntikan, dimakan, dihisap atau dihidu, ia boleh menyebabkan perubahan pada fungsi tubuh badan atau organisma dari segi fizikal maupun mental. Penyalahgunaan dadah pula bermaksud menggunakan dadah dalam apa jua cara sekalipun tanpa mendapat arahan maupun nasihat daripada pakar perubatan. Jika seseorang mengambil dadah tanpa arahan atau kawalan dari pakar perubatan, ia boleh dianggap sebagai menyalahgunakan dadah. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Menurut Kosmo Online 7 Oktober 2020, kes dadah melibatkan pelajar IPTA dan APTS Kelantan membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Deputi Komisioner Syafi'in Mahmud berkata, sehingga September lalu, polis telah menahan seramai 340 penuntut IPTA dan APTS yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah di seluruh negeri ini. Tapis juga telah dijalankan di Kampung Cik Latif, di Kampung Badang, di Pangkalan Cepa baru-baru ini. Dalam operasi berkenaan seramai 74 orang pelajar IPTA dan APTS yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah telah ditahan dengan rampasan bernilai RM10,000. Menurut Ketua Polis Kelantan, secara keseluruhan, polis telah menahan seramai 13,887 yang terlibat dengan dadah selain nilai rampasan sebanyak RM94 juta sejak Januari lalu. Apa? Dadah
saja? Adakah? Sebenarnya ada. Penagih dadah ini bukan sahaja terdiri daripada golongan dewasa. Malah, pelajar juga akan terlibat sehingga sanggup menggadaikan nyawanya sebagai pengedar dadah. Seperti yang kita tahu, dadah jenis ganja atau lebih dikenali sebagai cannabis mengandungi ketulang pampat dan daun kering dipercayai daripada dadah cannabis yang beratnya ditimbang berdasarkan gram. Contoh ganja yang beratnya adalah sebanyak 23 gram dan nilainya adalah RM250. Anda rasa berbaloi ke jika nilai itu dibandingkan dengan hukuman? Apakah hukuman dan juga akta yang akan dikenakan? Pelajar yang terlibat ini akan dikenakan hukuman mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan jika didapati bersalah, dikenakan hukuman penjara 2 hingga 5 tahun dan dikenakan hukuman 3 hingga 9 sebatan. Ramai yang tahu jenis dadah tradisional ini adalah seperti morfin, heroin, ganja, kokain. Tetapi ramai yang tidak tahu apakah jenis dadah yang biasa pelajar ambil. Anda tahu ke? Tak tahu kan? Jom saya kongsi. Pernah dengar tak apa itu dadah sintetik? Dadah sintetik ini dihasilkan secara pemprosesan campuran bahan kimia seperti syabu dan juga amfetamin yang menjadi pilihan pelajar kerana harganya adalah berpatutan iaitu serendah RM5 dan menjadi satu trend pada masa kini. Dadah seperti inilah memberi kesan sampingan seperti berkelakuan agresif, gangguan mental dan juga masalah sosial seperti mencuri. Simptom dadah ini sintetik menunjukkan badan menggigil, hidung berai seperti salsema, rambutnya gugur dan juga bahagian giginya rosak. Sekiranya ada ahli keluarga anda menunjukkan simptom ini, perlulah bertindak dengan segera. Anda dibiarkan dengan begitu sahaja ibarat bom jangka yang menanti masa untuk meletus. Tahukah anda penyebab utama pelajar mudah untuk terlibat dengan penyalahgunaan dadah adalah? Pertama, pengaruh rakan sebaya. Ramai di antara mereka yang telah terjebak dengan dadah cuba mempengaruhi rakan-rakan untuk terlibat sama. Si gadis pada mulanya menolak ajakan rakannya untuk mencuba bahan terlarang itu. Namun, setelah diasak berkali-kali, si gadis mula akur untuk mencubanya dan mula berkhayal. Pelajar tidak akan merasa seronok untuk berkawan sekiranya mereka tidak menyertai rakan-rakannya yang lain untuk melakukan aktiviti yang kononnya seronok, tetapi sebaliknya. Yang kedua, faktor tekanan. Tekanan boleh datang daripada pelbagai sudut sehingga boleh membawa pelajar itu terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Berdasarkan video, si gadis tertekan dek kerana tugasan yang terlampau banyak dan perlu disiapkan dengan kadar segera sehingga dia mula merasa serabut. Maka dia mengambil jalan penyelesaian dengan mengambil dadah untuk melampiaskan segala tekanannya buat seketika. Akhir sekali, faktor media massa. Zaman sekarang dah moden, jadi mak ayah perlu bijak mengawal aktiviti anak-anak seharian. Lebih-lebih lagi apabila mereka menggunakan internet. Malah, media massa juga boleh diakses oleh sesiapa sahaja sehingga pelajar mudah untuk melihat budaya, masyarakat ataupun filem-filem yang mana memaparkan aksi-aksi menggunakan dadah. Kawan-kawan nak tahu tak apa kesan jika pelajar ni menyalahgunakan dadah? Yang pertama adalah ketagihan. Pelajar yang ambil dadah ni akan menyebabkan mereka ketagihan. Ini sebab pelajar yang ketagihan akan sentiasa bergantung dan mempunyai keinginan yang melampau untuk ambil dadah dan berterusan guna dadah walau apa cara sekalipun. Pelajar yang ambil dadah ni juga akan mendorong mereka untuk melakukan jenayah seperti mencuri, merompak dan macam-macam lagi. Ini kerana pelajar tersebut tak ada jalan lain dah dan tak ada duit untuk beli bekalan dadah bagi memuaskan perasaan ketagihan mereka. Kesan dadah yang pelajar ambil ni boleh sebabkan mereka suka mengasingkan diri daripada keluarga mereka.
Ini sebab pelajar tersebut akan lebih cenderung untuk duduk sorang-sorang di bilik dan buat hal mereka sendiri tanpa bercakap dengan sesiapa pun walaupun keluarganya. Emosi mereka juga akan bercelaru seperti kemurungan dan perasaan tidak tenang. Pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat. Kerajaan mengenakan hukuman gantung sampai mati kepada pengedar dadah. Begitu juga mengenakan hukuman berat kepada penagih dadah. Hukuman bagi penyalahgunaan dadah jenis syabu. Kesalahan mengedar dadah syabu iaitu antara 20 gram hingga 50 gram di bawah Seksyen 3-A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Hukuman minimal 20 tahun dan 15 kali sebatan. Hukuman minimum pula adalah sebanyak 30 tahun penjara dan 15 kali sebatan. Jika melebihi 50 gram pula akan dihukum sampai mati. Manakala kesalahan bagi memakan dadah syabu di bawah Seksyen 6-B Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 boleh dijatuhkan hukuman maksimal 10 tahun penjara atau 20,000 atau kedua-duanya sekali. Pihak yang bertanggungjawab sama ada kerajaan maupun swasta mengadakan pendidikan pencegahan dadah seperti mengadakan ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Aktiviti-aktiviti seperti ini bertujuan untuk memberi informasi, pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat, terutamanya kepada golongan remaja dan pelajar institusi pengajian tinggi tentang bahaya dadah untuk meningkatkan lagi kesedaran mereka. Kerajaan perlu menjadi mata-mata serta bertindak pantas dalam melaporkan segala kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Ibu bapa perlu mengawasi dan bertanggungjawab dalam memantau anak-anak mereka. Selain itu, kawalan dari pihak custom juga perlu diperketatkan.